Buat aktiviti bebas. Ya, duit beasiswa tu untuk awak bayar yuran, keperluan awak belajar. Duit basikal ni tak payah risaulah. Kod-kod awak yang ambil duit tu tanpa sedar ke? Duit belin gaji saya syuting hari tu pun tak habis lagi. Takkanlah saya nak curi. Marah pula dia. Realitinya dalam keputusan. Apapun, itu yang rasmi. Dan kita akan terus melihat keputusan ini. Ada 6 sahaja lagi. Ada 6 sahaja lagi. Tetapi dalam 6 itu pun mungkin tidak mengubah apa-apa. Berikutan 2 kenyataan. Satu oleh Tan Sri Muhyiddin dan satu lagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang sebenarnya, betul lah agaknya Lim Guan Eng punya kenyataan dia kan, baliklah tidur dulu. Bagi saya kenyataan tu bagi mereka yang sudah putus asa, sepatutnya terus bersemangat hingga dapat jumlah kerusi yang benar-benar boleh bentuk kerajaan. Tak tidur 2 hari pun tak ada masalah. Yang ini dapat kerajaan. Tapi sebab dia ketuk pintu istana dah tak ada siapa buka. 4 pagi tak ada orang buka dah barangkali. Kita mungkin bersedia untuk hari ini kalau ada sebarang perkenan daripada Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Kalau ada formidable numbers. Ya, tapi itu masalahnya kan. Kerana kalau berdasarkan sekadar kenyataan daripada satu belahan parti, PN dan PH, perlu ada verifikasi. Saya bayangkan istana tentu ingin mendengar daripada parti-parti yang lain. Selagi mana BN, GPS, GRS tidak mengeluarkan kenyataan, mana kedudukan masih dalam limbo. Tidak ada yang pasti. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya tak ada presiden buat benda yang sama. 2-3 kali dia kata strong, convincing, formidable numbers nak membentuk kerajaan. Tapi like boy cry wolf 2 kali tu, mungkin orang hilang kepercayaan. Tapi GPS dan GRS juga pasti mahukan kerjasama dengan parti yang sudah mesra dengan mereka. Ya. Kerana untuk tempoh yang kita lihat 5 tahun ini panjang untuk mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Kerana berdasarkan sejarah sebelum ini pun kita tahu siapa yang lebih mereka gemar untuk adakan kerjasama itu. Dan rasanya antara two evils, because di dalam 2 pakatan politik tersebut, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, ada 2 boogeyman, PAS dan DAP. Antara these two evil tu, PAS tu lebih boleh diterima berbanding dengan DAP dalam konteks inilah. 216 buat masa ini. Kalau berdasarkan Kita nak ke Bagan Datuk. Okey, kita akan bersama Bagan Datuk nanti. Sekejap lagi. Cuma kalau berdasarkan kepada pada hari ini, ada 4 lagi sebenarnya kerusi yang kita masih nantikan kerana tetapi 2 lagi akan tunggu 7 hari bulan. 7 hari bulan Disember nanti. Tinggal 2 saja. Ya. Tapi itu tidak akan banyak mengubah letak duduk apa juga yang sudah ada sekarang. Mungkin kita juga perlu tunggu besok agaknya tutup dulu kedai dan bincang semula besok selepas ada perkembangan. Saya akan nantikan GPS, GRS mengeluarkan kenyataannya, barulah boleh kita indicate sebenarnya. Wow, saya bayangkan presiden-presiden ini tidak tidur malam ni. Sedang bernegosiasi. Tak mustahil juga ada yang memadamkan telefonnya. Besok je lah bincang. Bateri dah habis. Muncul berlaku esok agaknya. The problem now is tumpuannya adalah di Perak. PN Perak katanya akan berbincang dengan PN untuk membentuk kerajaan negeri. Ya. Jadi apa mungkin dia berrealisasi kalau kita lihat PN dan juga BN di peringkat Perak dan kemudian akan diterjemahkan kepada peringkat persekutuan. Itu yang saya kata, itulah dinamika yang baru nanti. Kerjasama di peringkat
mencapai kejayaan luar jangka. Saya mengucapkan tahniah kepada semua calon-calon Perikatan Nasional yang telah memenangi kerusi masing-masing. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jentera parti yang telah pun bekerja keras dengan penuh komitmen dan semangat juang yang tinggi sehingga memungkinkan Perikatan Nasional memperolehi kejayaan di luar jangkaan ini. Bagi tujuan pembentukan kerajaan persekutuan, saya akan berbincang dengan pimpinan parti-parti di Sabah dan Sarawak dalam masa yang terdekat. Demi menjamin kestabilan, Perikatan Nasional juga mengalu-alukan penyertaan mana-mana parti yang bersedia menerima prinsip perjuangan Perikatan Nasional untuk membentuk sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil. Perikatan Nasional juga telah mempunyai kursi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri Perlis. Andai kata Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan bersama parti-parti lain yang sehaluan, tumpuan PN adalah untuk... Tadi anda saksikan sedikit sedutan dari pengalaman rakyat Malaysia keluar mengundi pada semalam sebenarnya, saya nak kata tadi. Tapi sebenarnya semalam. Dan sebelum itu kita saksikan juga sedikit sedutan saat meraihkan kemenangan Datuk Seri Johari Abdul Ghani di P119 Parlimen Titi Wangsa. Ini adalah parlimen yang pernah disandangnya sebelum ini dan dia mendapat mandat semula oleh rakyat. Saya dah buat kenyataan tadi bahawa kita bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti. Saya tak sebut in particular UMNO yang bersedia. Ya, kita dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak juga. Tak apalah, saya dah buat kenyataan tadi, kita bersedia tu, tetapi kita tak payah nak sebutkan. Ini serahkan pada kebijaksanaan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional dengan mengambil kira situasi dan keadaan-keadaan tertentu, apalagi pandangan yang telah pun disuarakan oleh ramai di kalangan pimpinan tertinggi kita. Jadi kita akan ambil kira semua perkara. Yang penting kita harap dengan Perikatan Nasional mengetui kerajaan ini, maka kita akan dapat melahirkan suasana politik negara yang paling stabil. Perlu mengambil kira pihak-pihak tertentu dalam parti-parti lain yang kalau mereka ni sehaluan dan bersedia menerima dasar-dasar yang akan diketuai oleh Perikatan Nasional, kita akan menimbangkan dengan secara teliti dan mendalam. Setakat hari ini kita... Itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama anda, Malik. Baik, terima kasih Hani. Kita sebenarnya sedang cuba untuk menghubungi penganalisis ataupun pakar-pakar yang boleh memberi pandangan, tapi di waktu ini agak sukar. Kita masih lagi mencuba. Kalau nanti kita dapat hubungi, kita akan kongsikan kepada anda persoalan-persoalannya. Tapi kalau untuk anda yang mungkin terlepas, buat masa ini ada dua parti ataupun gabungan parti yang
memberi sidang media, memaklumkan dalam sidang media akan ataupun boleh membentuk kerajaan, iaitu Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Kalau kita saksikan dari segi jumlah undinya yang diperoleh setakat ini, Pakatan Harapan 79, Perikatan Nasional 72. Jadi siapakah gabungan yang mereka sebutkan dalam sidang media masing-masing tadi, kita pun tak pasti. Tapi ini yang akan menjadi bahannya dalam segenap 例如说，国家元首是否会像之前那样召集各党党魁，了解他们的立场和首相人选？无论最终结果是怎么样，只要说这场选举是在合法合理的情况之下举行，政党和选民都应该冷静地接受选举的成绩。如果有政权转移的话呢，也必须和平的移交。 没错，那在这里呢，我们也要感谢所有有投票的选民，因为呢，你们有的是排除万难去寄送选票，有的则是冒着水灾的危险去出门，就是为了要履行公民的义务。当然呢，功不可没的还有就是帮忙送票的志工，以及守护选票价值的监票员们。那大选投票日就结束了，但是我们的工作呢还没结束。那八度空间华语新闻团队呢将继续为你跟进筹组政府的消息，而接下来呢，也请你和我们一起监督政府，为国家的未来一起努力。好的，感谢收看八度空间大选开票夜特别节目，晚安。晚安。Tahukah anda, kita masih terdedah kepada bahaya wabak COVID-19? Amalkan langkah pencegahan dengan menghindarkan diri kita daripada 3C. Elak tempat yang sesak, tidak menyertai aktiviti. Walaupun keputusan telah pun dikeluarkan, ini dah P003 Arau, kalau kita dapat saksikan, melibatkan 3 penjuru. Inilah kerusi yang penuh dengan kontroversi Andy awalnya, dan inilah keputusan akhir yang kita dapat lihat bahawa Parti Perikatan Nasional memenangi yang ditandingi oleh Datuk Seri Syahidan bin Kasim mengekalkan kerusi beliau kali ini dalam Perikatan Nasional dengan majoritinya 23,216. Ini dia P003 Arau. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Syahidan Kasim atas kemenangan ini. Dan terusnya, Andy, tadi kita telah menantikan dan juga melihat sendiri kemenangan di Parlimen Gombak yang turut menjadi perhatian bukan sahaja kita tapi semua rakyat Malaysia berkenaan dengan kerusi yang meletakkan calon heavyweight, kita boleh katakan, di P098 Gombak yang dilaporkan pelbagai ceritanya di sana melibatkan 5 penjuru dan akhirnya keputusan rasmi telah pun dikeluarkan. Calon daripada Parti Pakatan Harapan telah pun memenangi Datuk Seri Amiruddin bin Syahri dengan majoritinya 12,729. Agak selesa untuk kerusi Gombak dan juga penyandang sebelum ini. Datuk Seri Azmin Ali tewas dengan Pakatan Harapan untuk PRU ke-15 kali ini, Andy. Baik, kita masih lagi menanti keputusan untuk beberapa lagi kerusi. Tadi kalau kita lihat kemas kini yang terakhir, 197 kalau tidak silap saya, ada beberapa lagi kerusi. Cuma kita mahu bawakan kepada anda. 你怀孕了？我还不能确定，要是真的怀孕，对我们来说不见得是件好事。为什么？你不想当妈妈吗？我们跟资义签的合约你忘了吗？你这伤疤是怎么弄的？我小时候皮
瞒着妈妈跟同学去爬树，结果从树上摔下来，流了很多血，缝了9针。总裁今天几点进来啊？早上的会议取消了，他说他会去军迷堂。谢谢你，你等我一下，我换衣服。从刚才到现在一直在发呆，在想什么？我不回公司了，有点不舒服，让我在这里下班。钟德都已经不在，我身边唯一最亲的人都已经不在。我知道要放下过去是不容易，只要你愿意，你接下来的路我会陪你一起走，让我来照顾你好吗？Cuma itu adalah persepsi yang diwujudkan dan sebab itulah saya rasa dia orang bergerak memilih kepada PN. Tetapi untuk PN bangkit kembali macam saya katakan tadi dari segi leadership, integriti itu kenalah diubah. Ya. Encik Zarul, saya tahu tak adil untuk saya tanya kerana Encik Zarul bukan penganalisis tapi sebagai pengamal media yang turut menonton sidang media sebentar tadi. Di dalam sidang media Perikatan Nasional katanya mereka sudah ada jalan untuk bekerjasama namun tidak didedahkan dengan siapa. Tapi bila ditanya oleh wartawan katanya not with PH, dan dekat belah Pakatan Harapan pula mereka juga kata mereka ada dokumennya, ada segala-galanya yang perlu untuk mendapat nombor yang melebihi first past the post, tapi juga tidak didedahkan dengan siapa. Tapi kalau kita tengok mood seperti yang dibangkitkan rakan saya Malik tadi, ketika sidang media Perikatan Nasional itu moodnya ceria, ada sorakan. Di sidang media Pakatan Harapan tu semuanya serius. Body language ni menggambarkan seperti tidak seiring dengan apa yang disampaikan. Kalau Encik Zarul sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tadi, apa agaknya petanda-petandanya yang boleh kita jangkakan dalam masa beberapa jam ni? Sebenarnya kita ni jangan tertipu dengan politician ni. So, macam saya katakan, dalam politik ini tidak ada black and white. Masing-masing adalah, boleh katakan semua perkara adalah grey. Hari ini grey itu boleh bertukar jadi putih dan dalam masa beberapa minit boleh tukar jadi hitam. So saya bukan penganalisis politik, tetapi saya rasa benda ini, perkara ini masing-masing dari segi psikologinya masing-masing pihak ingin menunjukkan bahawa nanti nak tahu apakah mesej yang disampaikan di dalam warkah tersebut.